Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau kita sebut amalan di bulan nisfu Sya'ban, sebut amalan ni nak buat. Royak-royak tak buat tak jadi juga. Royak cerita tentang amal nisfu Sya'ban ni. 2 malam kita kena faham sebagaimana ahli pena yang pertama cerita. Malam raya kepada malaikat ada 2. Satu malam nisfu Sya'ban dan yang kedua ialah malam Lailatul Qadar. Buat apa ni malaikat ni? Malam raya buat malaikat apa? Kita cerita tentang malam. Kata ulama, beza malam siang ada beza. Ibadat di waktu malam lebih aula berbanding waktu siang. Sebab itu dalam Quran cerita malam dulu, kemudian baru diselangi dengan siang hari dia. Sebut Lailatul Qadar, malam, cerita malam. Cerita tentang sembahyang, nak kenal ciri-ciri orang-orang yang munafik, tengok di waktu malam. Ibadat orang-orang soleh di waktu malam. Sebab itu malam ni satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup hebat, diberi anugerah kepada manusia. Allah tidak pernah bakhil. Pernah Nabi Allah Yaqub alaihi salam apabila anak dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam Nabi Allah Yusuf alaihi salam tak balik. Jadi dia rasa khawatir, takut, menangis sehingga buta putih mata dia. Apabila dia menangis, datanglah Jibril alaihi salam. Berdoa tak datang juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam anak dia. Dia menangis. Maka Jibril sapa kepada Nabi Allah Yaqub, wahai Yaqub, Allah pesan kat aku, tolong sapa kamu. Sapa gapo? Allah tidak bakhil. Allah amat pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala beri yang terbaik untuk kita. Rebut peluang yang ada contoh diberi oleh panel yang pertama. Malam Jumaat, rahsia tak boleh nak cerita. Suatu hari, Jibril datang jumpa Nabi. Duduk kat Nabi, Jibril tarik tangan Nabi. Wahai Muhammad, aku nak tunjuk satu lingkaran, satu bulatan dia buat kat Nabi. Dia lukis satu bulatan atas pada pasir, ditunjuk Muhammad. Kemudian ditak satu noktah, dititik. Satu noktah. Ditanya, wahai Muhammad, ketahuilah apakah benda ni? Nabi tak tahu apa-apa. Jibril pun cerita, wahai Muhammad, bulatan ini ialah 24 jam hari Jumaat. Noktah itu doa mustajab. Tak tahu kat mana. Ilah rahsia Allah yang Allah tak beri tahu kepada siapa-siapa. Tapi ulama buat ada yang mengatakan apabila khatib duduk di antara 2 khutbah lepas sembahyang Jumaat selepas maghrib, itu bermacam pandangan ulama. Tapi kita nak cerita di sini lah malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban lagi ditindang. Banyaknya sebenarnya kalau kita tengok terlalu banyak rahsia. Sehingga kan pada satu ketika, apakah amalan yang kita nak buat? Banyakkanlah berdoa. Saya nak cerita. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat fuqidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni kehilangan Nabi. Pada malam tu, malam Sayyidatina Aisyah duduk rumah Nabi. Duduk masjid Aisyah. Apabila duduk rumah Aisyah, Aisyah raba-raba tengok, Nabi tak ada. Gimana ni malam ni malam saya. Maka Aisyah tengok tempat dia semaya tak ada juga. Khawatirnya Sayyidatina Aisyah. Apabila buka pintu nak pergi cari Nabi, jumpalah Nabi di mana? Di Baqi' duk kubur. Nabi dek tengah tadah tangan dia. Bapa tadah tangan? Memohon 2 perkara. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa orang mukmin. Mukmin lelaki dan perempuan. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nabi doa. Malam itu kita sepatutnya banyakkan berdoa. Sahabat-sahabat Nabi apabila datang sahaja bulan Sya'ban,
Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban idza nadharu ila hilali Sya'ban akubbu 'ala al-masahif yaqra'unaha. Masuk bulan Sya'ban pegang Quran selalu dah. Sebab tak ada lah paling besar sekali Al-Quranul Karim. Kita Al-Quran Karim ni pernahkah kita baca Quran teriak? Apa nak baca Yasin malam itu? Sebab Yasin qalbul Quran. Jantung kepada Quran. Nak pulih, nak menalai biar jatuh ni comel, hati ni comel. Biar baca molek, biar kita menangis pada malam itu. Teringat saya pernah dicerita oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah. Dia cerita dalam kitab dia bagaimana satu golongan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang itu kerana apa? Kihnya bulu, sehelai bulu mata. Ya. Allah lepaskan azab. Selai bulu mata. Pelik kita tengok, ya Allah. Hari akhirat nanti apabila di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di mahkamah Allah. Sebut saja anggota tu terlekat situ salah, sini salah, sini salah. Apabila tak boleh nak buat, dah jam dah. Maka datanglah satu helai mata tadi, bulu mata pergi. Ya Allah, boleh tak aku nak jadi saksi kepada Tuhan aku? Allah kata, silakanlah. Belalah Tuanmu pada hari ini. Ya Allah, Tuan aku ini pernah menangis takut kerana kamu, ya Allah. Sebab itu orang baca Quran kita kena teriak. Sahabat-sahabat Nabi antara tiar ke tiar, jalan baca Quran menangis. Repoh ada. Kita baca Quran teriak kedok. Salah satu tanda ciri orang yang hati dia kerah, tak usah cek kat orang lain, kita cek diri kita. Baca Quran tidak menangis. Allahu Akbar, rupa-rupanya hati kita duduk molek-molek. Ibadat kuat tapi hati kerah lagi. Hati kita masih keras. Tak nak menangis apabila baca Quran. Apabila kita tengok balik, kenapa pada malam itu kita nak berdoa sangat. Pernah diceritakan, sebab malam nisfu Sya'ban ni terlalu besar sangat fadilat dia. Sehingga kan kalau kita tengok pada 13 Sya'ban ni malam ni Nabi buat apa? 1/4 malam Nabi berdoa dengan Allah. Pada 13 Sya'ban Nabi munajat kepada Allah. Allah perkenankan kepada Nabi doa Nabi itu keampunan umat dia, 1/3 dosa umat dia. Malam 14 Sya'ban Nabi balik naik pada 1/4 malam, Nabi doa balik kepada Allah, bermunajat kepada untuk umat dia. Allah perkenankan 2/3 untuk kafarahkan dosa umat dia. Pada malam nisfu Sya'ban Nabi berdoa, Allah bagi syafaatul kubra. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, betapa besarnya pada malam itu, sehingga kan diceritakan kenapa kita nak cerita tentang takdir. Kita sebut saja malam itu, kayak orang baca supaya nak tak comel jadi comel. Malam itu malam surat. Kalau kita ni masih lagi hidup, tapi antara Sya'ban dengan Sya'ban harapan, mama kita ni antara orang yang sudah meninggal, Allah suruh malaikat, wahai malaikat, sapuh nama orang ni, letak kepada helaian orang-orang yang mati. Walaupun buah-buahan malam tu Tuhan catat belakang berapa butir buah durian, berapa butir buah lahir saja atas nama kelahiran, catat pada malam itu. Catat tidak di Lauh Mahfuz. Ni orang cerita kata 120 hari. 120 hari dalam rahim ibu sudah cerita dah tentang takdir manusia. Betul. Pak, takdir yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Satu takdir la yataghayyaru abada wa huwa fi ilmillah, yang tidak akan berubah sekali-kali kerana Allah saja yang tahu, iaitu ajal manusia. Sebut saja napa, sejuk ada sebut kata nyawa, tentu zaiqatul maut, kena rasa sakit. Mau sakit lagu mana, periknya, susahnya, ngerinya, akan rasa semua atas nama zaiqatul maut, atas nama sebut tadi nyawa. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh berubah. Di Lauh Mahfuz kadang-kadang boleh berubah. Kerana apa? Kerana doa. Sebab itu pernah
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Nak kita baca semua, nak tu alim ulama kita, nak tu imam dok baca semua. Saya nakal ni, Allahumma in kunta katabtana fi diwanis syaqawati famhuna wa athbitna fi diwanis sa'adah fa innaka tamhu ma tasha' wa tuthbit. Doa siapa? Doa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dengan Abdullah ibn Mas'ud. Ulama letak situ sebab insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT boleh bagi kita ni, mudah-mudahan takdir yang Allah SWT letak kita tempat yang tidak baik. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kamu menuliskan kami ini fi diwan, dalam lembaran-lembaran syaqawah, ditafsirkan oleh ulama, dibahas oleh ulama. Asy-syaqawah ni dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Kemudian juga famhuna, ya Allah kalau boleh sapuhlah ya Allah, sapuhlah. Wa athbitna, tetapkanlah kami, sabitkanlah kami di diwanus sa'adah, pada lembaran-lembaran yang bahagia, itu keampunan Allah. Fa innaka tamhu, maka sesungguhnya Allah kamu ini Maha Pengampun, Maha penghapus, ma tasya, apa-apa yang kamu nak, wa tuthbit, dan kamu apa yang kamu nak tetapkan tersebut. Oleh sebab itu kalau kita tengok, sebagaimana kita tahu, di sepatan malam-malam itu ambil kesempatan, kuih-kuih habis nak baca Yasin, bacalah. Orang tanya saya, Ustaz, kalau baca Yasin sekali molek ke? Sekali dengan 3 kali mana molek? Tentu 3. Nak tanya lagi berapanya, Ustaz, masjid ambo so aja pada kuan, tak apa pada. Tapi sekali dengan 3, baik 3. Wa dzakarallaha dzikran katsira. Kan nak sebut banyak lagi molek. Kan Allah Subhanahu wa taala akhirat, darjat seseorang hamba Allah, Allah akan bakit gerak tinggi. Nilai darjat duduk mana? Duduk di akhir ayat yang kita mati sebelum hembuh nafas yang terakhir. Itulah darjat kita di syurga. Orang banyak baca Quran, tinggilah darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pusingan yang pertama. Wallahu taala.